Okey, seterusnya 1.2.2 ni kita akan belajar berkaitan dengan pengiraan mean, median dan mode untuk group data by using formula. Okey, tadi ungroup data juga guna formula. Sekarang group data juga guna formula. Sebab lepas ni kita akan belajar gunakan graf. Okey, kita tumpukan perhatian terhadap penggunaan formula terlebih dahulu. Okey, mean of group data. Dia sama untuk group data dengan formula bagi yang frequency table yang kita belajar pada ungroup data tadi. Formula ini. Masih ingat lagi tak formula ini? InsyaAllah. Jadi, sigma fx ni adalah sum of value of frequency time midpoint. Okey, sigma f pula merujuk kepada sum of frequency. Okey, kita lihat kepada contoh ini. Okey, diberi data ini. Okey, 1 hingga 20 dia punya kelas interval, frekuensinya 2 dan seterusnya. Okey, untuk soalan sebegini kita akan buatkan jadual dia. Okey, ikut jadual ni. Okey, maksudnya kita perlu ada jadual nilai x. Okey, di sini dia ada kelas interval. Dia berbeza dengan ungroup data. Okey, nilai x ni merujuk kepada midpoint. Okey, midpoint. Okey, midpoint dan fx. F adalah frekuensi lah. So, hasil darab frekuensi dengan midpoint. Okey. So, maksudnya para pelajar kena isi ni midpoint dia. Bagaimana nak kira midpoint? 20 tambah 1 bahagi 2. 21 bahagi 2, 10.5 sebagai contoh. Okey, dan seterusnya. Okey, kira satu per satu dan darabkan. Okey, saya tunjukkan satu contoh. Dan fx dia adalah 2 darab 10.5 darab sama dengan 21. Kena isilah ke semua ni sampai habis. Dan jumlahkan fx jumlahkan f. Okey. Ini dia punya pengisiannya. Contohnya, anda kira satu per satu nilai x dan darabkan fx. Anda akan perolehi sigma fx dia adalah 7950 dan sigma f dia adalah 100. Jadi masukkan ke dalam formula mean. Jadi 7950 bahagi 100 dapatlah nilai mean 79.5. Jadi kena kira dengan teliti, jangan melakukan sebarang kesilapan. Okey, untuk terutamanya midpoint. Ingat lagi formula midpoint, highest class plus lower class. Okey, highest class, highest value dalam kelas tersebut tambah dengan lowest value bahagi dengan 2. Okey, itu yang dapat 10.5. Okey. Okey, seterusnya median of group data. Okey, di sini kita akan menggunakan formula. Tadi pun dia beritahu di awal tadi kita akan gunakan formula untuk group data. Untuk median. Kita ada M. LM ni apa perwakilan dia merujuk kepada apa? Lower boundary of the class in which median lies. Maksudnya, di manakah lokasi median kita? Kita kena pasti lower boundary dia. Pertama sekali kena pasti median. Median bagi data yang diberi. Lepas tu di median berkenaan kita cari dia punya nilai lower boundary. Okey, N adalah total frekuensi, maksudnya jumlah frekuensi bagi data kita. F huruf besar ni merujuk kepada cumulative frekuensi, maksudnya kena kira juga cumulative frekuensi. Ingat masa kamu semua buat cumulative frekuensi, buat OGIF, gunakan nilai cumulative frekuensi. Okey, dia minta apa? Cumulative frekuensi yang mana? Before the class in which the median lies. Okey, kita tentukan di manakah nilai median. Dia nak nilai cumulative frekuensi before kelas median tersebut. Okey, C adalah size of the class. Kita dah belajar C ni, tak asing bagi kita. FM ni adalah frekuensi of the class in which the median lies. Di mana kedudukan median? Dan kita cari nilai frekuensi dia untuk dimasukkan ke dalam formula ini. Okey, formula ini diberi dalam peperiksaan. Yang penting kamu semua tahu nak gunakan dalam pengiraan. Okey, contoh ini, find the median mark of the student. Okey, kita diberi markah pelajar dengan frekuensi. Di sini, daripada sini kita kena buat table yang berikutnya. Okey, table ini.
Table yang pertama. Table yang pertama kita nak menentukan di manakah kedudukan median. Okey, ni penting. Kedudukan median. Kalau kita silap menentukan kedudukan median, keseluruhan jawapan akan silap. Okey, median n. Berapakah nilai n kita? Okey, berapakah nilai n kita? Untuk data ni, contohnya nilai n kita adalah 50. 50 bahagi 2 maksudnya berada pada kedudukan yang ke-25. Okey, ini berbeza sedikit. Okey, bagaimana kita nak melihat kedudukan yang ke-25? Okey, caranya adalah 25, ambil nilai 25 ni. 5, of course dia tidak berada di sini. Ni 5 tak cukup. 13 tak cukup. 27. Okey, dia berada di kedudukan sini. Okey, kalau 13 kurang daripada 25, betul? Okey, 27 dia lebih daripada 25. Maksudnya median kita berada pada sini, lokasi ini. Ini adalah kita punya kelas interval di mana median kita letaknya, di mana letaknya median kita. Okey, di sini bagi kelas 47 hingga 57. Okey, berikutnya keluarkan data-data yang diperlukan. Okey, lower boundary di mana kedudukan kita punya median adalah 46.5. Nilai n kita adalah 50. F ni adalah cumulative frekuensi sebelum kelas median. Kelas median kita adalah 27. Jadi cumulative frekuensi yang diperlukan adalah 13 before. Okey, 13. Dan frekuensi yang diperlukan nanti adalah 14. Cuba kita buat data ni, kita kena keluarkan satu persatu supaya mudah kita nak buat pengiraan. Jadi F ni adalah nilai cumulative frekuensi before median rise. Median kita dah tentukan tadi. Maksudnya before dia adalah pada cumulative frekuensi dia adalah 13 dan frekuensi di mana lokasi median kita adalah 14. Okey, dengan menggunakan nilai-nilai yang tersebut kita masukkan ke dalam formula. Okey, jadi kita masukkan dalam formula ini. Okey, dan kita kira satu persatu. Di sini langkah-langkah keselamatannya adalah berhati-hati menekan kalkulator anda. Kerana kesilapan menekan kalkulator akan menyebabkan jawapan anda salah lah. Okey, apabila kita tekan kalkulator, masukkan semua nilai ni, kita akan dapati nilai median kita adalah 55.93. Okey, kamu semua boleh cuba tekan, double check jawapan ni. Sekiranya ada berlaku kesilapan, boleh komen di ruangan komen, maklumkan kepada saya untuk dibetulkan lah. Okey, InsyaAllah betul jawapannya. Okey, biasa kita akan ambil dari sehingga 2 tempat puluhan lah, perpuluhan 93. Okey, 2 tempat puluhan. Okey, seterusnya mode of group data. Untuk group data kita gunakan formula juga. LMO ni tambah D1 per D1 tambah D2 darab dengan C. Apa LMO? Lower boundary of the class in which the mode lies. Tadi median, ni mode pula. Di mana kedudukan mode kita, dan kita tengok lower boundary. Kelas kita punya kelas interval, tengok lower boundary. Seterusnya D1, difference between the frequency of the mode class and the class before it. Okey, tu kena tengok pada table nanti. D2 adalah difference between the frequency of the mode class and the class after it. Okey, after it. Okey, dia punya key pointnya adalah, keyword dia adalah class before it. Okey, dia punya mode class, mode class, class before it dengan mode class, class after it. Okey, untuk D1, D2, dua penting. Seterusnya class size. Class size kena betul penentuannya, pengiraannya. Okey, cara mana kita kira adalah upper boundary bagi kelas tersebut ditolakkan dengan lower boundary. Okey, ingat tu upper boundary tolak lower boundary untuk dapatkan kelas size ni. Yes. Okey, contoh data ni. Data dia seakan-akan sama dengan contoh sebelum ni. Tetapi dia memberi dalam bentuk yang berbeza. Okey, find the mood mark of the student. Okey, ni dia punya kelas dia, kelas interval diberi kepada kita dan frekuensi. Dan langkah yang seterusnya, apa yang kita perlu buat adalah pertama sekali kena pasti di manakah
mood class. Setengah dipanggil model class. Tapi kita biasa dengan kataan mood. Mood class. Mood. Mood class. Apabila kita melihat kepada table kita, mood class. Dia tak sediakan table. Kita lihat table sebelum ni. Dia gunakan table yang sama ni. Mood class. Di manakah frekuensi yang paling tinggi? 14. Highest frekuensi. Di sini kita kena lihat dari segi sorry. Saya tukar warna pen saya. Pen warna purple. Tadi merah, ni purple. Highest frekuensi adalah 14 ni. Automatically 47 hingga 57 ni adalah kita punya kelas interval. Ni kita punya mood. Pengulangan frekuensi yang paling tinggi 14 ni sama dengan tadi. Cuma tadi median, sekarang kita nak kira mood. Kebetulan dia sama. Mood. Mood masukkan dalam formula mood. Formula ni pun diberi. Kita keluarkan dia punya nilai-nilai. Biasakan keluarkan nilai-nilai ni L berapa, 46.5, D1, di mana apakah nilai D1. Kita ada definisi D1 tadi. Kena ingat definisinya, iaitu difference between frequency of the mood class and the class before it. D2 after it. Caranya macam mana? Before it 14 tolak 8 dengan after it 14 tolak 11. Ingat tu nilai tu yang kita akan gunakan. Nilai tu yang kita akan gunakan. Nilai tu yang kita akan gunakan. 14 tolak 8 6, 14 tolak 11. After it 11 tadi kan. Dapatlah 3. Before it 8. Kelas mood kita adalah 14. 6, 3 dan C. Macam mana dapat 11 ni? Daripada sini kita upper boundary kita adalah 57.5, betul? Tolak dengan lower boundary kita adalah 46.5. Tolakkan kita akan dapat 1. Tu yang 11. Dan masukkan nilai-nilai tersebut ke dalam formula. Jadi masukkan dalam formula, kita kira, tekan kalkulator dengan berhati-hati, pastikan nombor yang ditekan tu keluar pada paparan skrin. Double check, jangan terburu-buru, nanti jawapan anda akan silap. Pastikan jawapan betul. 53.83 mark. Cara bacaan ni kena betul. Kita nak baca apa? 53.83. Selepas titik perpuluhan, kita sebut satu persatu nombornya. Jangan sebut sebagai 53.83. Salah. Cara sebutnya 53.83. Contoh yang berikutnya. Find the mean, median and mode of the following group data. Tiga perkara diminta. Mean, median and mode for the group data. Ni group data kita. Dan seterusnya. Begini. Anda nanti nak jawab, sila gunakan format ini. Buat table ni. Buat table ni. Kita ada kelas interval dengan frekuensi. Ni adalah apa ni? Cumulative frequency. Ni adalah mid point. Kelas boundaries. Semua faham? Fx. Masukkan ke semua nilai ni. Contohnya F. F ni apa? 2. F 2 lah. 2 tambah 3, 5. Asyik tambah. Cumulative frequency. 5 tambah 8, 13. 13 tambah 5, 18. 18 tambah 2, 20. Alright. Ni kena tambahkan ni. 10, 18, 20. Berikan saya siap. X adalah mid point. Mid point bagaimana? 14 tambah 10 bahagi 2. Jadi 24 bagi 2 berapa? 12. Dan seterusnya isi ke semuanya. Kelas boundaries
Okey, 9.5, 14.5. Semua kena mahir dah. Untuk class boundaries, midpoint, cumulative frequency. Okey. Sebab kita dah semakin menarik kita punya perbincangan selepas ini. Okey. Dan fx ni adalah 2 darab 12, 24. Okey, jangan keliru. Dia ada huruf kecil, F huruf kecil dengan F huruf besar. Jangan terbalik. Kalau terbalik salah jawapan. Kena berhati-hati. Okey, isikan kesemuanya dan cari nilai sigma fx. Okey. Alright. Okey, contohnya kita dah isi nilai x, class boundaries, fx. Okey, kita ada sigma fx, kita ada sigma f. Okey, semua kita data dah ada. Okey, jom kita kirakan satu persatu mean, median dan mode menggunakan formula. Okey, apabila kita kira satu persatu, okey, saya display keseluruhannya. Kita perhatikan yang pertama dulu. Mean. Mean sigma fx 450 bahagi 20 dapatlah 22.5. Kan? Ni penting mean. Okey. Seterusnya median. Okey, median kita masukkan ke dalam formula. Pastikan tahu maksud LM ni N, FM yang diterangkan di awal tadi. Okey, kalau kita dah tahu, insya-Allah kita mudah nak masukkan nilai-nilai ini. Okey, nilai-nilai ini. Okey, dapatlah jawapan untuk median. Begitu juga dengan mode. Okey, nilai mode. Okey, L ni apa, D1 ni apa, okey, D2 apa, C ni apa. Kita masukkan saja ke dalam formula. Okey. InsyaAllah dapat jawapan ini.